bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Dan malam ini tuan-tuan, saya nak bincang sesuatu yang berkaitan dengan Idul Adha, yang insya-Allah minggu depan, seminggu lagi kita akan dapat sama-sama menyambut Idul Adha. Dan bagi mereka yang menunaikan haji, sahabat-sahabat kita yang menunaikan haji, kita doakan agar mereka mendapat haji yang mabrur. Dan bagi mereka yang tidak menunaikan haji, yang tinggal di sini, maka sama-sama juga kita melaksanakan ibadah, iaitu ibadah korban. Jangan kita terlepas peluang untuk melaksanakan ibadah korban yang sangat-sangat dituntut pada hari raya haji dan juga hari tasyrik. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, malam ni saya nak bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah korban sempena menyambut Idul Adha, terutama bagi mereka yang nak melaksanakan ibadah korban ini, supaya kita dapat pastikan ibadah yang kita buat itu bertepatan dengan hukum syarak dan yang kita buat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab zaman sekarang kadang-kadang kekeliruan itu berlaku. Sebagai contohnya, dalam soal mengurus korban pun, soal mengurus korban kadang-kadang tidak berapa tepat. Sebagai contoh, saya bagi tahu pada tuan-tuan, peserta korban dia menggunakan akad wakalah ataupun wakil kepada pengurus-pengurus korban. Akad wakalah itu ada dua. Satu, wakalah bil ujrah, dan satu lagi wakalah biduni ujrah. Yang pertama, wakalah tanpa upah. Yang kedua, akad wakalah dengan upah. Dua benda yang berbeza. Apa dia? Contoh, akad wakalah tanpa upah ini biasa dilakukan oleh masjid, surau, NGO dan sebagainya. Contohnya, pihak masjid sebagai pihak anggota kuasa masjid, sebagai pihak yang melaksanakan ibadah korban, sebagai wakil untuk mengambil duit daripada para peserta, untuk menjadi wakil dalam pelaksanaan ibadah korban. Dan para AJK masjid ni mereka tidak mengambil upah. Maknanya tolonglah, tolong cari lembu, atau upah orang pergi cari lembu kan, tolong bawa lembu itu ke sini sehingga selesai penyembelihan dan sebagainya. Mana tolong uruslah, tolong urus. Jadi orang yang tolong urus ini dia menerima wakil daripada peserta. Katakan peserta korban dia satu bahagian 500 ringgit, dia bagi 500 ringgit. Jadi AJK ataupun NGO yang menguruskan korban ini, yang menjadi wakil ini, dia pun cari lembu, guna duit 500 ringgit itu cari lembu, beli lembu, dan juga sewa kenderaan balik sini. Upah orang pula untuk jaga lembu tadi, upah pada penyembelih dan petugas-petugas, sampailah selesai. Maknanya sampailah daging tersebut boleh diagihkan. Jadi satu bahagian 500 ni guna apa semua untuk menguruskan korban.
Rupanya kita hanya guna RM497 10 sen. Satu bahagian 500 yang orang bagi itu kita guna untuk beli lembu, upah, telur semua sekali ya. RM497.94 kurang. Itu yang berkaitan dengan menguruskan korban. So bila orang bila nama saya RM497 kurang. Satu bagian 500. So bila dia RM2.94. Tak boleh faham. RM2.94 ni duit siapa tuan-tuan? Duit siapa? Duit peserta korban. Kita hanya jadi wakil untuk urus ya. Kita guna duit tu semua untuk pengurusan apa semua sampai selesai. Ada bela duit. Bela RM2.94. RM2.94 bukan duit kita. RM2.94 itu duit peserta korban. Maka mengikut hukum syarak kita perlu kembalikan RM2.94 itu kepada peserta korban. Faham tak? Dia kata Ustaz, RM2.94 nak kena bagi balik kan? Ya, kena bagi balik. Kau tak bagi dah buat. Tak bagi tak boleh. Sebab memang akad wakil macam tu. Akad wakil ni maknanya peserta korban dia mewakilkan kepada kita untuk urus korban je. Jadi kita guna duit untuk mengurus korban dekat RM497 tu je. So RM2.94 kau mana pun duit dia. So memang kena bagi balik. Memang kena bagi balik. Ataupun payah nak bagi balik, okay, boleh kita minta permission daripada awal, iaitu sekiranya ada lebihan daripada duit 500 tadi. Kalau ada lebihan kan, kita akan masukkan tabung masjid. Peserta korban dia kata, kalau ada lebihan saya bersedia untuk kan masukkan tabung masjid. Jadi kalau lebih, tak kira lebih RM2.94 ke, lebih RM5 ke, lebih RM20 ke, lebih RM50 ke, dia akan masuk dalam tabung masjid. Maka clear lah, jelas, selesai masalah. Satu kali. Maknanya yang hukum syarak ni yang penting nak jelas ya. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan dalam akad yang tuan-tuan buat borang tulis bawah tu segala lebihan sekiranya ada masuk dalam masjid ke, sekolah ke, itu sekolah apa-apa lah yang berusaha wakaf atau kebajikan. Okey. Itu dalam konteks wakalah biduni ujrah. Kita ambil wakil tanpa upah. Dan ini yang saya dan sahabat-sahabat lakukan juga di Akademi Imam Syafi'i. Memang kita laksanakan ibadat korban di beberapa negara, iaitu di Sri Lanka, Bangladesh, Kamboja, Sumatera Utara, di Sabah sikit, yang mana kita tidak ambil upah, kita tolong menguruskan sahaja. Tetapi dalam akad kita beritahu, iaitu sekiranya ada lebihan masuk dalam tabung pendidikan selian Akademi Imam Syafi'i. Jadi masuk dalam tabung pembinaan sekolah. So clear, selesai masalah. Baik, itu satu kaedah. Satu lagi tuan-tuan, akad wakalah bi ujrah, akad wakil yang ada upah. Orang yang menguruskan korban dia nak ambil upah. Syarikat contohnya, kan sekarang ni banyak iklan apa semua kan, syarikat syarikat ni dia ambil upah lah kan. Dia ambil tak? Ambil lah, aku kerja dah. Takkan dia tak ambil upah kan. Kalau NGO ni mungkin tak ada. Ataupun ada juga individu ada yang tumpah. Dia ambil masa dia, tenaga dia dikira kan, dia nak ambil make some profit kan. Boleh ke tak boleh ambil upah? Boleh. Hukum syarak dia bagi. Pasal apa? Kata
tenaga kamu, usaha kamu, masa kamu terpaksa tinggal kerja lain buat benda ni kan, nak tolong uruskan, boleh ke lupa? Boleh. Tetapi ada syarat dia. Ada syarat dia. Syarat dia apa? Kalau kamu ambil upah, kamu kena nyatakan berapa banyak upah yang kamu ambil. Itu syarat. Kalau tidak menyatakan berapa banyak upah yang ambil, maka dia jadi gharar, jadi haram. Ambil itu jadi haram. Contoh, sebuah syarikat menguruskan korban, satu bahagian RM300, satu bahagian RM500. Contoh. Lalu oleh kerana syarikat ni ataupun individu ni ataupun siapa-siapa juga, dia nak ambil upah, mana dia nak ada income sikit, maka dia menggunakan akad wakalah, akad wakil juga, tapi dengan upah. Jadi dalam akad itu dia kena nyatakan bahawa pihak kami, pihak syarikat mengambil upah sebanyak 10%. Contoh, 10%. Maknanya RM500 satu bahagian, 10% RM50 dia ambil upah. Setiap satu bahagian RM50. So seekor lembu 7 bahagian RM350 dia ambil upah. Dia kena hambang 10% ke 20% kan dia kena bagi tahu. Kalau dia tidak bagi tahu dalam akad bahawa dia ambil upah, tapi dia tak bagi tahu dalam akad, dia senyap je, tapi upah dia ambil, persoalannya banyak mana ambil, tak tahu. Kira mana hak mana lebih semua ambil, kira hak mana lebih semua ambil. Tuan-tuan, ini akan membawa kepada gharar, benda tak pasti, uncertainty, maka hukumnya adalah haram. Sebab apa? Oh, mana lebih senang kalau begitu, pergi cari lembu hak murah-murah, hak lebih banyak, untung apa? Banyaklah bajin keuntungan dia. Dan dia akan cari lembu yang kecil-kecil, lembu yang murah-murah. Tak kira cukup, bagi cukup sudah bagi letaknya. Sebab apa? Asalkan mancingnya besar, dapat keuntungan besar. Bagi Islam tak bagi cara macam ni. Dia buka ruang kepada sesuatu yang tidak tulus. Kamu nak ambil berapa persen? 10%. 10% tu saja kamu boleh ambil. Kamu kena nyatakan dalam akad. Maka dengan sebab itu yang tendernya kamu tak boleh ambil. Oleh demikian, kamu tidak ada kepentingan nak beli lembu kecil ke besar, tak ada kepentingan. Beli lembu kecil pun duit tak dapat kamu, kan? Jadi maknanya kita akan beli yang terbaik. Sebab apa? Hal lebih daripada upah yang kita ambil tu. Oleh demikian, benda tu baru jelas. Nampak tak tuan-tuan? Tapi hari ini berlaku tak benda tu? Berlaku tak? Ada yang berlaku, ada yang tidak. Ada yang bagi tahu dia ada upah sekian-sekian, ada yang tak bagi tahu, maka hukumnya gharar adalah haram. Berapa ramai orang yang terlibat, tuan-tuan. Dia kata orang pandai kata tu apa ambil makan banyak, apa ambil sikit. Bukan masalah makan sikit, makan banyak. Kena bagi tahu berapa banyak ambil. Tu kena bagi tahu. Dah aku ikhlas, bukan masalah ikhlas, tuan-tuan. Ikhlas satu perkara, tetapi ketepatan dalam sudut hukum syarak itu satu perkara yang wajib dipatuhi. Bukan sekadar ikhlas saja. Kalau kita ikhlas, tuan-tuan sembahyang maghrib 15 rakaat boleh tak? Kita kata tak boleh sembahyang maghrib 15 rakaat. Aku ikhlas. Tuan-tuan tak boleh. Ikhlas pun tak boleh. Pasal apa? Sembahyang maghrib 3 rakaat je. Ikhlas pun nak kena betul mengikut hukum syarak. Baca tu juga dalam perkara-perkara selain daripada itu adalah perkara korban. Tuan-tuan, sebab itu perkara seumpama ini perlu dipahami. Sebab kita kadang buat korban, kadang roh korban pun tak ada. Sudah perhati kadang buat korban, roh korban pun tak ada. Dia buat tu sebagai satu macam apa kita kata adat tahunan. Roh korban tak ada. Apa bukti roh korban tak ada? Dia buat korban, tuan-tuan. Berapa bahagian? Aku tahun ni aku buat 2 bahagian. Syok 2 bahagian. Masa hari orang potong-potong daging, dia main awal ni, aku 2 bahagian tau. Aku nak batang pinang Oh, main pesan siap-siap. Main pesan siap-siap, aku nak batang pinang. Daging batang pinang. Kita bagi batang nyok kat dia. Betul apa? Tuan-tuan, apa makna korban? Kalau kamu buat ibadat, tiba-tiba kamu nak benefit untuk kamu sendiri, apakah itu makna korban?
Kita kalau boleh nak bagi orang lagi bagus kan nak korban, masa korban. Bukan kita seolah macam upah orang pergi potong daging umpah, kita nak ambil yang terbaik untuk kita. Yang penting kita tu bagus. Siap apa? Berebut lagi tentang apa nilai korban di situ. Sebab korban bukan semata-mata sembelih lembu, bukan semata-mata nak ambil daging. Korban itu semangat pengorbanan. Sebab itu Quran kata la yanalullah la yanalallaha luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Quran kata sekali-kali daging tu tak sampai ke Allah Ta'ala, darah sembelih tak sampai ke Allah Ta'ala. Yang sampai itu adalah takwa yang wujud dalam pelaksanaan ibadah korban. Kalau main berebut minta apa nak dia dapat lebih, wah aku buat 5 bahagian dah lah, dia nak bagi aku bagus-bagus, benar? Tentu ini korban ke tak? Ada tak roh korban kat situ? Orang bagi-bagi akid je lah, ni benar tak apa, tak kisah kan? Daripada menuntut sesuatu seolah-olah kita ni bukan nak korban sangat, kita nak ambil keuntungan buat kita. Dia macam orang derma tak? Macam cerita Piramli tu, kadang-kadang boleh pengajaran je lah. Cerita apa lah tu Piramli tu. Bila mana ada cikgu-cikgu daripada rumah anak yatim pergi minta dekat Haji Bakhil, minta derma. Cerita apa minta derma ke Haji Bakhil. Haji Bakhil pun bagilah RM1. Haji Bakhil ni kaya, RM1. Cikgu tu tanya RM1. Budak kecil tak boleh pegang duit banyak. Kata Haji Bakhil, bagi RM1. Bagilah, tak apalah orang balik RM1. Lepas tu dia hantar Cikgu Murni diminta. Sekolah yang sama, sekolah nak yatim tu juga, Cikgu Murni diminta. Haji Bakhil kali ni bagi banyak kan? Haji Bakhil bagi RM1,000. Oh tuan-tuan, RM1,000 tu tahun 60-an tu, dengan main RM1,000 besar tu, RM1,000. Tetapi kalau nilai pengorbanan ada tak ke situ? Tak ada. Pasal apa? Pasal dia bagi tu ada makna. Dia bagi tu nak ambil manfaat untuk dia balik, bukan dia bagi tu nak yatim. Dia bagi tu sebab Cikgu Murni, sebab dia nak tackle Cikgu Murni. Jadi niat dia itu bukan kerana nak bagi untuk anak yatim. Macam juga saya cuba nak buat analogi, kita korban untuk apa? Kalau kita nak ambil benefit yang lebih, maknanya kita bukan berkorban, kita nak kebaikan itu balik pada kita. Sepatutnya korban itu kita nak berkongsi, bagi pada orang yang lain, terutama orang susah lagi lah kita nak bagi. Tiba-tiba kita ada berebut yang terbaik, maknanya di situ kita nak ambil daging hak elok semua kat kita. Jadi maknanya situ tidak ada nilai korban. Lepas tu kalau ikut korban sampai tak boleh jual beli, upah semua tak boleh. Daging nak upah pada penyembelih tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tukar sembelih kita bagi 5 plastik kan, masih ada sembelih. Dia sembelih, dia sembelih 10 ekor sembelih, takkan bagi 1 plastik, 5 plastik dia dia. Orang lain semua 1 plastik, macam pada 5 plastik. Dia penyembelih. Tuan-tuan, tu dikira upah. Tidak boleh bagi upah dari korban. Haram. Bahkan dia tak kira korban. Korban tu korban. Kepada petugas-petugas kita bagi 2 plastik. Oh, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal itu dengan sebab upah. Dia kata mana upah? Kita saja bagi lebih je. Kalau orang tak buat kerja bagi lebih tak? Ada. Jadi apa sih dia buat kerja kita bagi lebih? Ada nilai upah tak situ? Nilai upah. Sebab kerja bagi lebih. Kalau tak kerja tak bagi lebih. Jadi ada nilai upah kat situ. Nak upah bukan tak boleh, tuan-tuan, tapi jangan ambil daging korban. Itu ambil duit tu, duit lain kan, siapkan tu dia, seorang 200 kan, seorang berapa kan. Nah, itu untuk siapa? Untuk tugas bagi. Untuk penyembelih nak ambil duit bagi untuk penyembelih. Tak apa, jangan ambil daging korban bagi kepada sebagai upah kepada petugas atau sebagai pada penyembelih. Tuan-tuan, banyak kesilapan yang kita buat sebelum ini. Kenapa betul? Kalau tidak korban kita tak sempurna. Banyak kepincangan yang berlaku. Tak ada bagi daging belakang, kulit tinggal kulit nak bagi sebab dah. Tak ada orang dijual. Tak ingat siapa nak beli. Kan kita jual muah-muah dah. Buat duit apa? Buat tabung masjid. Kita pun jual RM15 apa? Kulit. Tuan-tuan, kata Nabi, man ba'a
jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sesiapa yang menjual hatta kepada kulit korbannya, tidak ada korban bagi dia. Kulit pun tak boleh jual. Dia bukan korban ni, bukan boleh bagi upah, bagi dia tak kena bagi semua, bagi. Untuk dinikmati baik oleh orang miskin, baik oleh orang kaya, sahabat anda jiran, baik orang yang berkorban itu sendiri boleh menikmati sedikit daripada hasil korbannya. Jadi di situ kita lihat bahawa kena faham dari konsep hukum hakam yang berkaitan dengan korban dan ruh yang terdapat dalam pengorbanan tersebut. Sebab itu kalau kita tengok sejarah asal usul korban, yang mana kita sembelih lembu ni, sembelih kambing ni, asal usulnya adalah kembali kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam, yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran, arafil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi tentang mimpi Nabi ini wahyu, mimpi untuk sembelih anak sendiri, wahyu daripada Allah. Oleh kerana pengorbanan yang tinggi, cinta pada Allah melebihi segala-galanya, tuan-tuan hadirin sanggup, walaupun nak dapat anak itu bukan senang. Lama tak dapat anak, nikah dengan Sarah tak dapat, nikah dengan Hajar baru dapat, tua dah bertutup baru dapat pula datang perintah mula kena tinggal di muka dulu satu hari pula kena sembelih pula. Tetapi yang kata kasih sayang, pengorbanan, kecintaan kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Nabi Ismail begitu juga, si anak bila kata, ayah dia kata macam tu, dia kata tak apa, kerana Allah kan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Bila mana ini perintah Allah, dia sanggup korban sembelih lah, pengorbanan kerana Allah. Maka bila dia sembelih itu, Allah Ta'ala ganti dengan hibah. Kan, sebenarnya bukan hibah itu, sebenarnya pengorbanan yang wujud sampai kepada jiwa gagah semata-mata nak mematuhi perintah Allah, baru Allah ganti dengan hibah. Hari ini bila kita sembelih itu, bukan semata-mata kita sebut di kali itu. Sebab tadi itu balik kita bukan pergi pada Allah, kita yang bermanfaat. Kita buat sembelih, kita dapat manfaat lagi itu. Tetapi kekuatan pengorbanan, sifat yang wujud daripada pelaksanaan ibadah tersebut, itu yang kita nak terangkan. Bila mana kita sanggup berkorban kerana sanggup menyembelih binatang, haiwan korban, maka kita juga sanggup berkorban untuk mematuhi apa juga perintah Allah. Sebab kita menghayati ruh korban tersebut, apa juga perintah Allah, kita akan patuh, kita akan berkorban semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu ruh korban yang perlu dipahami. Kalau kita tengok dari ta'rif korban, menyembelih haiwan tertentu pada hari-hari tertentu dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Korban itu sendiri agar kita qarabah qarib, dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya in qarraba qurbanan, yang mana kita sembelih haiwan tertentu pada hari tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ta'rif dia. Persoalan pertama, haiwan tertentu itu haiwan apa? Bahimatil an'am, iaitu haiwan al-an'am. Kalau terjemuh dalam bahasa Melayu sebagai haiwan ternakan. Bila terjemuh haiwan ternakan, kadang-kadang orang kita sebut haiwan ternakan, dia makna lain. Sebab haiwan ternakan kita paling banyak ada haiwan ternakan kita. Kalau tak faham lah, haiwan ternakan apa? Ayam, itik, kan? Itu haiwan ternakan kita. Dulu ada seorang sahabat, ada seorang yang orang istana ada cerita. Dia cerita, dia kata seorang ni, dia ni tak pernah jumpa, dia nak jumpa dengan sultan, ada majlis ni, dia nak jumpa sultan. Lepas nak buat dia jumpa lah. Dia ni kira petani betul lah, dia ni peternak berjaya. Dia bela ayam itik banyak ni. Jadi orang bagi tahu dia, sebelum masuk jumpa raja ni, kita ada protokol. Dia dengar, tak ada kata saya, kata pati, tak ada kata awak itu kena sebut tuanku, kan? Istilah-istilah ada. Kalau sakit kering, kalau mati makan, kena sebut betul lah. Jangan pakai dua hentak. Dia kata okey, beres-beres tak ada masalah.
je saya macam. Raja kata buat apa? Apa kamu dengar cerita menternak yang berjaya, kamu buat apa? Saya ni tuanku patik ni tuanku, elok lah disebut tu. Patik ni tuanku buat ni lah, buat ayam itik ni, ternak itik, buat semua. Tapi tuanku lah, kebelakangan ni masalah itik patik ni banyak yang kering. Itik-itik ni banyak kering dan ada di antaranya mangkat. Dan dia silap guna. Dia pergi gunakan itik kering dengan mangkat. Baca cerita kering mangkat tu semua kat orang, kat raja, bukan dekat itik tu. Jadi silap faham, tak erti protokol ni. Habis kawan tu dengar tu, kawan dia kata aku tahan gelak, kata aku tak gelak, aku tak berani lah. Tapi dia duduk dekat itik tu mangkat lah, itik tu kering habis betul. Jadi tuan-tuan dan Allah, kita ni bila sebut tentang ternakan, kita akan lupa pada ayam, pada itik dan juga pada lembu kambing dan sebagainya. Tetapi kita kena faham kalimatul an'am itu dia tidak merujuk kepada ayam. Itu gunanya al-an'am itu haiwan spesifik, iaitu merujuk pada 3 spesies saja. Unta, lembu, kambing, itu saja dia panggil an'am. Kuda tak masuk walaupun belah kuda sekalipun. Busa tak masuk walaupun belah busa sekalipun. Tak masuk. Yang masuk 3 belah ni je, 3 haiwan ni je. Sebab itu haiwan lain tak jadi korban. Ada orang pergi ke tempat, mereka buat korban dengan ayam. Korban dengan ayam. Dia pun beritahu saya, ustaz kamu saya korban yang boleh laku ayam. Sebab orang sini semua buat korban dengan ayam. Dia buat korban dengan ayam je. Bukan setakat tu dia kata. Sebelum dikorbankan ayam tu ambil wudu terlebih dahulu ayam tu. Dah. Kita tanya balik, siapa ambil wudu ni? Kamu ke ayam? Ayam wudu. Ayam pun ambil wudu juga. Kamu betul. Dia guna logik dia. Kita nak buat benda yang baik insya-Allah Taala. Takkanlah kita nak buat lebih kurang. Ayam tu kena bersih juga, bukan sahaja kita bersih. So ayam pun diwudukan juga. Nasib baik tak suruh ayam tu semayang. Kalau tidak lagi kelanggar pun. Tuan, kadang-kadang orang ni dia buat ikut suka dia kan? Dia tak buat berdasarkan kepada ilmu. Dia tak buat berdasarkan kepada ilmu. Dia buat ikut di logik dia, ada rasa itu logik dia buat. Sedangkan benda itu tak kita guna. Baik, jadi haiwan yang kata min bahimatul an'am ini, dia masuk dalam kategori sembelih korban ni hanya 3. Unta, kita ada unta no? Unta yang paling special. Yang kedua lembu termasuk berbau, itu satu spesies. Orang tu ambil daging import daging dekat apa? Dekat India kan. Sebenarnya dekat daging lembu pun ada berbau. India yang masuk, daging-daging yang masuk ke Malaysia daripada India semua ada berbau. Bukan daging lembu. Cuma kita kata tak cap. Kita tak cap. Penting tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli daging ke, beli ayam ke, penting tengok job halal itu sangat penting. Sebab apa? Sebab halal ni dijaga semua. Dari sudut penyediaan dia, sembelihan dia, tak sebenarnya dia punya suasana kedai dia. Ni kadang kita pergi market pun Allah lalat penuh. Kalau standard halal ni, pergi kedai dia, memang kalau ayam sekalipun, ayam memang tak bau. Tak bau. Boleh guna ayam makan tu, boleh siap makan mie goreng, tak ada masalah, tak bau. Itu standard halal. Saya nak cerita itu standard halal. Tapi yang tak ada halal ni kita pergi, walaupun dia sebelah elok, dengan lala, dengan ni tak kena standard halal. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok standard halal, kilang-kilang makanan apa halal, dia pun kena jaga semua. Macam saya baru ni, saya dijemput untuk pergi melawat kilang Ramlim ke di Batu Muda. Jadi ni memang dapat halal tu. Kita tengok munasabah mesin-mesin ni, mesin-mesin tak ada perkara bersih. Dia proses ayam kan, duduk langsung tak bau ayam, tak ada. Lantai ni pokok dadah apa tak ada, dia cuci
lebih. Dia tak ambil lah. Tutup sampah. Dia tak boleh kalau kita boleh sayang. Itu standard halal. Sebab tu kadang-kadang saya tengok bahawa standard halal Jakim ni hebat. Kan? Orang ni, orang tak tahu sebenarnya tu orang kata apa Jakim betul kan? Bukan memang. Bukan memang. Kalau orang nak apa, dia pastikan kalau lah nak dapat halal tu bahan okey. Kalau kita masak kan, kita masak makanan, bahan tu ambil pada mana? Kita punya supplier semua dia ambil kira tempat halal atau tidak, semua ambil kira. Sebab tu kalau ada cok halal bagus kan. Ayam lah ni pun ada cok halal. Ni ada cok halal ni. Ada ayam tak ada cok. Dia kata takkan ayam tak halal, tak cok pun tak apa. Tuan-tuan, bab halal ni ada dua. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, halal dan baik. Yalah ayam ni halal kan, tapi hak tak cok halal. Macam mana kita tahu proses penyediaannya? Ayam, proses sulingan dia macam mana? Kadang-kadang masuk semut, masuk lipat, masuk liquid, masuk macam-macam. Ayam juga masuk proses dia macam ni juga. Tetapi kalau yang dapat standard halal, cok halal ni, semua pun tak boleh masuk. Kalau masuk, tak dapat kan? Apatah lagi tikus lipat pun tak boleh masuk. Memang dia jaga semua kebersihan. Lepas tu kalau tengok, proses ayam tuan-tuan, ayam pun kalau ikut dia punya basuh, kalau kita basuh ayam di rumah, tengok ayam basuhan macam mana kan? Ayam basuhan macam mana kan? Kelang-kelang macam yang saya lihat dalam burger saya lihat. Kelang tu bila dia basuh ayam, yang mana kadang saya dimaklumkan sebulan 1000 tan ayam. Tetap bayang ayam ni macam mana? Ayam basuhan. Tetapi ayam itu dia kena sulingkan jadi berjernih macam ni sebelum dia alirkan masuk logam. Dia tak boleh lepas logam tu tak dapat standard halal juga. Ayam tu yang basuh tu, hak nak buang bukan nak guna pun, nak buang, tapi nak buang tu pun kena proses balik jadi jernih macam ni baru boleh buang masuk logam, baru dah dapat halal. Jadi bukan kita kata calang-calang je. Sebab itu saya percaya kalau halal hancur Jakim tu saya betul. Boleh kata Ustaz, dulu hak yang beri yang Ustaz cerita hak yang beri. Hak yang beri tu jadi macam mana? Tu ada cok halal tu. Betul. Orang tak faham konsep dia. Orang tak faham. Yang kata ada DNA babi tu adalah KKM, Kementerian Kesihatan. Dia cek ada DNA babi. Beritahu Jakim kata stop sat produk, kita tengok balik, kita cek balik, betul ke ada babi ni? Dah bagi halal dah, macam ada babi, tak boleh. Lepas stop sat operasi, maknanya Cadbury minta tarik balik, stop sampai dia operasi kesihatan. Mereka pun ambil sampel semua, pergi dekat Jabatan Kimia di Kali Jaya, cek semua. Jakim keluarkan memang tidak ada unsur babi, tak ada, unsur halal. Orang bising, orang kata apa ni, sah haram, sah halal. Halam lah tuan-tuan, orang tak faham. Sebelum itu yang keluarkan kenyataan yang kata ada DNA babi adalah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan tak kata haram. Nak kata halal haram, dia akan beri Jakim balik. Jakim yang akan keluar kenyataan. Jakim tak keluar kenyataan apa-apa, dia suruh stop saya, dia nak cek balik. Bila setelah dia cek pula, dia kata okey. Itu kata yang itu ada DNA babi itu macam mana? Tuan-tuan, kita kena faham. Kadang-kadang DNA babi ni dia boleh tercemar pada mana-mana tempat. Dan DNA babi ni adalah satu DNA yang paling mudah tercemar. Paling mudah. Kalau tuan-tuan ada satu sudu DNA babi masuk dalam kolam Olimpik, sikit yang masuk, ada 12 kolam Olimpik yang sama besar, macam sudah besar kolam Olimpik tu kali 12 ada DNA babi. Walaupun masuk satu sudu, DNA babi akan ada pada seluruh kolam tersebut. Jadi macam mana kek yang tadi ni, kek beli tadi ni, untuk mengetahuinya tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita bagi lagu terlebih dahulu untuk azan insya-Allah kepada. InsyaAllah kita jumpa selepas ini.
Contoh mudah, kalau tu imam naik motor, jalan naik pagi nak main masjid, tiba-tiba selisih dengan lori babi. Dia tetap apa akan berlaku. Ceklah sobat tu imam dengan jubah tu imam, semua dia bagi penuh. Kalau tu imam main sembahyang akan ada dia babi. Makmum jadi makmum ramai, sah tak sah sembahyang tersebut? Sah tak? Sah tak? Sah. Pasal apa? Pasal umum lalu kata nak elok. Sebab itu yang salah tu kalau tu imam memang dia pakai baju dia bulu babi, itu memang haram. Memang tak ada. Tapi dia pakai elok, semua mai tercemar, mai tak mai ke mana, dia benda yang payah nak elok. Macam tu juga kek beri tu. Sebab tu yakin dia bagi berdasarkan bahan yang dibuat. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi kadang-kadang kita faham. Baru ni tengok ada satu kilang apa, bihun tu apa. Yang kotak semua, dia pijak kelapa semua. Masukkan dalam Facebook. Dia jawab mudah ya. Dia kata, aku pun tak nak kata halal, dia nak boleh. Mbak beli apa? Kita dibeli tu. Betul kan kata dia. Dan memang kotak mak aku tak nak kata halal dia. Tak nak jual halal pun. Memang tak tahu. Jadi maknanya situ silap kita juga beli. Mana tak tahu tak halal. Kita bantu rumah ya, jadi murah. Tentuan dan rahmat Allah Taala. Jadi maknanya balik pada cerita korban tadi. Haiwan unta, lembu dan kambing. Kambing dia spesifik biri-biri kibat masuklah. Okey, pada hari tertentu merujuk pada 10, 9, 12, 13 dan 10 tu hari raya haji, lepas sembahyang raya. Kalau 10 sembahyang raya tak kira korban, lepas sembahyang raya. Dan Nabi sendiri dalam hadis, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini fadzabahuma bi yadi wa sabba wa kafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah 2 ekor kibas. Yang gemuk, yang putih, yang bertanduk, dan Nabi sebelah dengan tangan Nabi sendiri. Nabi sebelah dengan tangan Nabi sendiri baca bismillah dan Nabi bertahiyat. Sebab itu tuan-tuan, para ulama menyatakan bagaimana sunat dari sembelih ni, orang yang buat korban dia sembelih sendiri dia sembelih, itu yang paling sunat lah. Tetapi kalau dia ambil korban sekor lah, sekor kambing lah, sekor lembu, boleh dia sembelih sendiri. Kalau setakat ambil satu bahagian 7 orang, macam mana 7 dan sembelih seseorang je lah kan. Jadi maknanya yang paling sunat sembelih sendiri, sebagaimana Nabi SAW sembelih sendiri. Kalau tak abu sembelih, tengok orang sembelih pun sunat juga. Kalau tak abu tengok juga. Kadang-kadang orang takut dampak lah, tengok pesan, tak tengok lah ya? Ataupun dia balik kampung kan, tak apa lah, wakil kawan sudah, tak tengok lah. Tapi
korban untuk dia. Dia punya seronok korban. Orang main dia ambil selemput bagi, ambil. Dia bukan, dia nak berkorban walaupun dia tu kategori yang sangat main. Dia perlukan tadi korban tadi. Dia perlukan, tetapi oleh kerana semangat korban itu tinggi dia. Orang main saya ambil pun dia bagi juga. Sebentar pun dia sebentar bagi sikit. Jadi buat apa sebentar, dia buat dah sebentar. Nak merasai menikmati dalam keadaan bukan kalau ikutnya dia untuk membagikan dia simpan banyak-banyak untuk stok dia nak makan dia pada miskin, tapi dia lagi terbalik dengan kita pula pun nak simpan untuk kita pada miskin kan. Yang ni kira benda halal sebelah dah tegak dia beli bukan murah daging ni mahal ni kalau gitu nak ke mana pun untuk kebaikan diri dia juga. Maka dengan sebab itu nilai korban tidak wujud terjadi Tuhan Ta'ala. Dan seterusnya kita tengok dalam korban ini banyak benda ya. Kalau kita tengok penyembelihan haiwan pun nak kena fikir juga, sebab kena ada sifat ihsan. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah. Kata Nabi, kalaulah kamu sembelih, kena sembelih cara ihsan. Ihsan maknanya cara baik, cara kita jaga lembu tu. Jangan kadang-kadang berlaku pada hari ini kita kepung lembu puncak kesi lembu tu kan, robah lembu, jatuh terbah lembu, 5 orang obesiti belakang, dia lompat atas perut lembu tu, tercungat lembu tu, stres, dia disembelih lah kena stres kan. Tak boleh, kita kena jaga. Jangan sampai tahap macam tu. Kalau ikat kaki pun jangan ikat 4-4, ikat 3 je, 1 lepas. Kemudian jangan ikat mati, lepas sembelih buang ikat tersebut. Ada kena jaga belakang. Dan jangan sebelah depan kawan-kawan kan. Sebab walaupun dia tak nak akan, dia ada perasaan. Bila tengok kawan dia sebelah, dia ada perasaan tak? Berarti jangan, tak boleh sebelah depan kawan-kawan, dia juga kena lindung. Itu semua kita kata ihsan terhadap haiwan. Kalau pisau tajam, insyaAllah pisau tajam tak salah. Kita bak pisau ni okey lah, bak tu dia jaga, bak lain tak jaga, bak pisau dia jaga, bak pisau tajam kan. Jadi kena jaga belakang, kena jaga tu semua sekali. Dan memang kalau sembelih itu sendiri memberi kebaikan pada daging ni. Yang mana bila sembelih itu dia racun-racun dia akan keluar. Sebab tu kalau di Kemboja, orang muda mereka nak makan daging, mereka hantar pada orang Islam semua. Mereka nak disembelih. Sebab apa? Sebab mereka betul daging dia sedap. Banding dengan sembelih. Di Tanzania orang Islam 30% ya, bukan ramai pun, 30% ya orang Islam. Tetapi undang-undang negara, mana-mana haiwan yang ada disembelih mesti orang Islam sembelih. Itu. Yang kedua, mesti orang Islam masak. Kalau tak risau di Tanzania tak makan dari sudut haiwan disembelih lah ya. Maknanya ayam ke, kucing ke, kambing ke, lembu ke, wajib sembelih. Syarat negara wajib, undang-undang negara wajib sembelih. Dan sembelih tu lah mesti orang Islam. Dan bukan syarat tu, tukang masak mesti orang Islam. Itu dia dalam sampai tahap kita. Jadi tuan-tuan, kenapa? Kerana memang kalau kita menghayati
ulama menyatakan bahawa kasih ni dia bukan cacat sebab dia menggemukkan lagi. Tujuan korban dan buat yang terbaik kan. Bila kasih dia menggemuk pun. Jadi maknanya boleh kan? Sebab apa? Sebab dia yang kata tak boleh tu cacat tu sebab dia punya tak ada daging korang, makan pun tak selera, potong dia punya tempang, macam korang. Tapi ni lagi gemuk sebab dia tak kejap benda lain lah dia. Memang dia tak kejap pun dulu kan. Tapi maknanya dia duduk kira makan dia gemuk. Jadi tidak ada masalah. Tak ada masalah, boleh korban. Kerajaan Arab Saudi dah announce tahun ni Haji Akbar. Wukuf jatuh pada 3 Oktober hari Jumaat 12.30 hingga 6.30 PM. Bolehkah bersama-sama berdoa bersama kami bagi orang Malaysia pada 3 hari bulan pukul 5.30 hingga 10.30 PM. Puasa sunat 2 Oktober hari Khamis. Betul ke waktu doa tu Ustaz? Yang pertamanya Haji Akbar dia orang kita ni dia cuba syok dengan Haji Akbar dia syok. Dia tak tahu Haji Akbar tu apa. Haji Akbar tuan-tuan, saya nak sebut dalam sebuah hadis disebut bahawa Haji Akbar menyamai haji-haji biasa sebanyak 70 kali ganda. Maknanya Haji Akbar menyamai 70 kali ganda haji biasa. Itu dalam hadis. Tapi hadis itu palsu. Hadis itu palsu. So tak kena yang kata Haji Akbar ni dia lebih daripada 70 kali ganda tu. Satu. Yang kedua ni, orang kata Haji Akbar ni hukum di Arafah Haji Akbar. Tidak. Haji Akbar ini para ulama sebut dia merujuk kepada Yauman Nahri, iaitu hari raya Al-Adha dibagi Haji Akbar. Satu. Yang kedua, Haji Akbar itu nak berbeza dengan umrah yang dibagi Haji Asghar. Haji, amalan haji dibagi Haji Akbar, amalan umrah dibagi Haji Asghar. So tak kena mengenal hukum hari Jumaat dapat Haji Akbar pahala 70 kali ganda pada haji biasa. Tak kena mengenal sebab hadis tu hadis yang batil. Cuma yang para ulama kata kelebihan hukum hari Jumaat ni ialah kelebihan hari Jumaat kan? Kan Jumaat ni seribu ayat. Jumaat tu sendiri hari yang mustajab doa kan. Jadi kena pada hari Arafah cantik lah. Mana bertemunya Arafah dengan Jumaat. Mana je doa dia mustajab. Kelebihan dia sentuh je. Satu. Yang kedua, yang kebetulan memang Nabi SAW ketika mana Nabi melaksanakan haji, haji Nabi ialah wukuf Nabi hari Jumaat. Masa Nabi buat haji tu kebetulan memang kena hari Jumaat yang tu wukuf Nabi SAW. Jadi bersamaan lah yang Nabi SAW sekadar tu lah. Itu satu. Yang kedua, 4 doa dia tanya. Kita dah doa sebab doa tu mustajab. Dia kata doa dia memang doa di Arafah tu mustajab, tetapi bagi orang yang duduk di Arafah bukan duduk di sini. Kita mencari waktu. Okey, waktu daripada Arafah kita duduk sini bagi teli waktu. Kita duduk di mana? Duduk di Sungai Ramal tuan-tuan. So Sungai Ramal lah. Dia betul-betul tempat dia tu. Tempat dia. Kalau di pada Arafah dia pada Arafah kena pergi sana. Nak doa di mana saja pun boleh, tapi tak disebut fadilat tu memang tak sama. Walaupun waktu sama tuan-tuan, tempat tak sama. Kan? Tempat tak sama. So tak sama. Baik. Ada soalan? Ada soalan tadi? Oh, dia ada. Bolehkah saya masuk ke tanah haram tanpa berniat umrah di miqat dan penerbangan ke Jeddah? Setelah saya sampai di hotel di Mekah baru saya bertanyain. Masuk miqat dia kena niat ihram di miqat. Kalau tidak dia kena tidak. Sebab itu miqat. Dia kena niat ihram. Kecuali kalau dia tak di Mekah lagi Madinah sudah lain kan? Kan? Ini nak masuk Mekah dia kena ihram. Masuk dengan ihram. Kecuali pekerja tu cerita lain lah. Pekerja dan bertugas itu cerita lain. Tak apa. Baik. Ada soalan tadi? Ya. Boleh? Bukan sekadar sikit tulang, ambil semua tulang masuk. Lepas sup tulang. Kadang orang tak makan kan. Kita ambilkan tulang tu, kita buat sup makan. Lepas tu
pada suatu keadaan anak bulan dan sebagainya. Oleh demikian, yang rajihnya walaupun dia kata benda ni khilaf, tapi yang rajihnya ialah mengikut tempat masing-masing. Sebab tu dalam konteks kita, ikut tempat kita. Tempat kita 9 Zulhijjah adalah pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu lah. Cuma kalau kita nak keluar daripada khilaf, kita puasa dua-dua. Jumaat kita puasa, Sabtu kita puasa. Selesai masalah. Tu sebab gaduh kan? Memang benda tu khilaf. Jadi kalau nak keluar daripada khilaf, puasa dua-dua. Tapi ada saya puasa payah satu je. Satu ambil satu. Allah. Sebab apa? Sebab raya korban kita raya. Okey. Jadi soalan. Ya. Dia orang yang pertama bila dia buat di luar negara, boleh ke tak boleh? Hukumnya boleh. Lah kita tak lama pun, fatwa ulama pun, fatwa Malaysia pun kata boleh memindahkan daging korban ke tempat lain, tetapi dengan tidak mengabaikan ke tempat kita sendiri. Okay. Berbalik tadi, bagaimana yang mereka buat di Bojor, buat di mereka tempat itu, dia tengok kalau dia dah ambil upah, dia ambil upah, maka dia hanya menggunakan upah yang dia ambil itu sahaja, yang ada tetapkan 10% atau apa-apa. Dia tidak boleh lagi untuk upah atau upah tak lagi kan? Tetapi bagi mereka yang tidak ambil upah, mereka boleh menggunakan sekadar keperluan untuk pelaksanaan ibadah korban sahaja. Dia tak boleh ambil allowance atau boleh tak boleh memang tak boleh kan? Balik pada tadi, akad yang mana? Akad yang upah tu. Kalau akad upah tu sudah upah tu tak boleh, tak boleh. Mana yang tak upah, maknanya dia sekadar untuk pelaksanaan ibadah korban sampai terlaksana, itu sahaja. Penat dia nak ambil allowance tak boleh, semua tak ada ya? Sebab apa? Sebab itu dipanggil akad wakalah yang apa upah. Itu ada dua keadaan yang macam saya terangkan pada perkara awal tadi. Allah. Jadi terang. Ada? Kita buka soalan sampai ke 10. Jenuh nak tanya. Tak clear betul-betul sebelum pelaksanaan sesuatu ibadah tu, dia faham betul. Jangan duk ragu, jangan duk rasa apa, masih lagi tak jelas. Macam kakak upah pada penyembelih itu selalu memang dulu penyembelih kita bagi kepala lembu orang, kita bagi apa, kita sembelih tak boleh. Atas nama ada penyembelih kita bagi kelebihan tu dia tak boleh, kena boleh upah. Kau nak bagi sebagai macam mana orang lain dapat, tak apa lah. Penyembelih orang juga dia pun dapat bahagian juga, macam orang lain dapat hasil tanpa. Itu bahagian masing-masing kan. Tapi pemberian itu di atas nilai sebagai dia buat kerja, zat bagi dia satu kelebihan, itu makna upah. Maka upah itu tidak dibenarkan dalam bab korban. Dalam bahasa Syafi'i pula disebut bagaimana? Daging korban bila kita bagi distribusikan 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sahabat handai walaupun kaya. Bila kita bagi pada fakir miskin, itu hak mereka, maka memiliki daging tersebut. Mereka nak makan, nak jual, itu pulang kat mereka, boleh. Tapi bila bagi ke orang kaya, mereka hanya boleh makan saja, nak jual beli tak. Walaupun kita dah bagi dah, ya kita bagi dah, kat mereka hak mereka lah, ya, tetapi bukan hak pemilikan untuk jual beli. Sebab orang kaya, kita bagi pun tujuan bukan untuk mereka jual beli kan, kita bagi tujuan untuk sama merasai kan dari korban. Tapi kalau orang miskin lain, orang miskin kita bagi itu memang tolong dia, jadi dia makan sikit, boleh nak buat warung, dia usul gambar sebab dia tak ada duit kan, itu tak ada masalah. Asalkan kita dah bagi, itu hak milik dia, pulang dia, kita dah bagi dia. Ya, lagi ada soalan? Sebab ada soalan? Ya, mana? Apa? Nak simpan berapa lama? Lama mana boleh tahan? Simpan.
boleh tahan sebab dalam salah tak ada larangan. Walaupun orang kata oh kat 3 hari lah, siapa tahu tu. Mana ada dalil pun 3 hari. Nak simpan lama mana, simpan lah lagi mana boleh makan. Tapi jangan membazir lah. Kalau kita sampai tahap kita simpan, kita tak makan, bagi pada orang makan. Itu je. Tapi boleh simpan. Ya. Wakil apa kau boleh? Sebelah nak wakil, masuk sebelah je lah. Dia tidak ada maknanya wakil sebelah. Memang dia sebelah, dia punya sebelah, bukan nak wakil lagi dah. Ya? Tak serah lembu. Jadilah dia lembu korban di sebelah. Dia tahu dah, memang lembu korban. Oh, ya, memang lembu tu kadang-kadang orang kita dia agak particular, tak salah buat, tak buat, tak kisah. Mai pegang tali dulu, mai buat dia lembu dulu. Itu memang biasa, itu saya pun tengok. Tapi besok hukum syarak dia tak berat, tak tak macam tu. Nak buat-buat lah, kita tak larang dia kata ustaz ni memang kan, kita nak buat lama nak buat lah, tak apa kan. Tapi mesti kau kena buat lagu tu tak mesti. Nah, itu orang kita mesti kan, dia jaga dulu kan. Tapi makna korban dia tak jaga, roh korban dia tak jaga, dia jaga mak sebelah. Seorang membayar satu bahagian korban untuk seorang kawannya. Adakah kawannya terlepas dengan tuntutan syarak untuk berkorban? Dia macam bagi hadiah lah. Boleh terima tak hadiah? Boleh. Macam bagi hadiah, kita bagi hadiah kawan. Dan tapi hadiah ni daripada orang untuk dia, beza juga dengan dia buat sendiri. Beza juga. Boleh tak jadi korban? Ya, jadi korban. Tetapi dari sudut dia tu sendiri nak berkorban tu, nampak kalau dia harap macam tu je, so aku selamat, tak jadi. Sedangkan dia mampu kan. Jadi di situ kita tengok roh itu, kita tengok roh juga. Sebab tu biasa orang bagi hadiah daripada orang tak mampu. Sebab dia memang tak mampu korban pun, memang tak ada tanggungjawab tu dia korban. Tapi kita sihat, tak apa, aku bagi hadiah kat dia, boleh, tak salah, boleh bagi hadiah. Tapi kalau orang mampu tu, biar dia buat sendiri, apa kita bagi dia. Ya, dia ada apa kita kata ada semangat pengorbanan semua tu ada. Ni nak keluar jadi berjanji bakhil, tetap tangan-tangan ni 500, tetap tangan. Anda buat 500 nak tetap tangan. Pasal ya Allah bagi lagi banyak kan. Allah bagi tu lagi banyak. Enggak. Rezeki hari-hari kita dapat semua daripada Allah. Ni kita dapat korban kerana Allah juga. Takkan tu pun nak tetap tangan. Kan? Nak latih pula tu. Sebab jihad ni bukan setakat dengan jiwa. Tambah sekali sebelum pergi pada jiwa, jihad harta. Jihad harta tu yang susah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Kan? Jihad dengan harta-harta kamu. Baru wa anfusikum dan jiwa-jiwa kamu. First, jihad harta. Allah Akbar. Dah lagi? Ya. Korban untuk orang meninggal. Yang pertama sekali, orang meninggal dia tak berkemampuan, so dia tidak ada tanggungjawab korban. Melainkan kalau dia berwasiat, bolehlah ambil peninggalannya untuk berkorban sebab dia wasiat. Tapi kalau tak ada lah, tak boleh, tak boleh buat. Sebab dia tak mampu, dia mati dah. Cuma bagi kita orang hidup nak buat untuk dia, boleh tak? Kita buat, atas kita buat. Bila kita nak niat, ini masuk dalam kategori yang mana setiap amal kebajikan yang kalau kita niat pada semati, insya-Allah sampai. Maka dengan sebab itu kita buat, kita niat pada semati, boleh. Orang tanya pula, Ustaz nak nama siapa? Nama kita, nama siapa? Kan? Tak, kita takut tak sampai ke nama kita pula dah. Allah tak tahu lah. Allah tahu dah. Yang nak buat tu kita, sebab kita yang berkemampuan. Kita hadiahkan ataupun kita niat lagi kepada dia. Allah Ta'ala tahu. Oh nama kita tak apa, sebab kalau pun nama si mati, takut lagi kadang-kadang kita pun dia panggil nama orang. Kadang panggil nama tadi tu kan, panggil nama orang. Panggil kawan orang mati dah. Dolah bin Zaid, orang belakang kata mati dah. Pintu tukang sebelah ni kena heart attack pula, tak keharu. Kan? Dia benar orang mati nama tu ni. Oh nama kita, doa main lah saya. Tak apalah. Dia niat pada si mati, silakan. Allah Ta'ala tahu. Kadang-kadang kita niat ni, oh tak boleh, tak boleh.
baca nama seorang. Dah lah nama pelik-pelik seorang. Zaman-zaman dulu punya nama kan. Nak baca apa takut tak sampai. Tuan Allah Ta'ala tahu niat kita. Kita niat nama ni semua. Nah, tak perlu baca seorang-seorang. Ni nak baca juga ni.